Tiba saat waktu kau tinggalkan kami, suratan takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan Engkaulah guru murabbi sejati. Tulus ikhlasmu, luhur budimu, bagai tiada pengganti. Senyum tawamu, juga katamu, menyuburkan hati. Memori indah saat bersama, terus bersemadi. Engkaulah guru murabbi sejati. Sudah ditakdirkan kau pergi dulu, di saat kau masih diperlukan. Tuhan lebih menyayangi dirimu. Aku pasrah pada kehendak yang esa. Ya Allah, tempatkannya di tempat yang mulia, tempat yang dikau janjikan nikmat untuk hamba-Mu. Oh guruku, akan ku teruskan perjuangan ini, walau ku tahu kau tiada di sisi. Perjuangan itu masih jauh beribu batu, selagi roh masih di jasad mesti diteruskan. Sedih rasa hati ini mengenangkan dikau, masih terasa kau bersama kami. Moga amanlah dan bahagia engkau di sana. Setangkai doa juga Fatihah terus ku kirimkan. Moga di sana kau bersama para sholihin. Engkaulah guru murabbi sejati. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami, suratan takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan Engkaulah guru murabbi sejati.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Malam yang penuh berbahagia, malam yang penuh keberkatan. Kalau di Kuala Lumpur, Selangor ini malam yang sejuk dan dingin kerana hujan satu hari. Malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Taala dalam bicara harakah sekali lagi. Kali ini dengan topiknya politik Malaysia. Apa seterusnya bersama dengan saya Hizri Yassin selaku moderator pada malam ini, dan insya-Allah sebentar lagi saya akan kenalkan ahli panel yang saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat cukup tahu, cukup kenal mereka ini. Tapi sebelum tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana kita dipertemukan. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarga baginda dan juga para sahabat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sekali lagi kita dipertemukan dalam bicara harakah pada malam ini. Sebelum saya perkenalkan ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa perkara yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan. Macam biasa, yes indeed. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah kita bersiaran secara langsung menerusi FB page Harakah Daily, YouTube Harakah TV, dan juga kita cross post di page Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Mat, ya, dan juga boleh didengarkan secara langsung menerusi Hijau FM bagi mereka yang mungkin memandu yang tak dapat menyaksikan kami secara live, insya-Allah. Ya, Hijau FM juga turut akan menyiarkan bicara harakah kita pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, justru itu saya ingin mengajak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Macam biasa, bila tuan-tuan dan puan-puan tengok menerusi di FB page Harakah Daily, sila like page Harakah Daily. Boleh? Dah like page ataupun dah follow page Harakah Daily, tolong like kami punya live, kita punya live pada malam ini, ya. Bicara harakah pada malam ini, politik Malaysia, apa seterusnya. Okay? Like sekarang. Dah like, terima kasih banyak-banyak. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, boleh juga pakat share. Tolong share live pada malam ini, sebar luaskan tuan-tuan dan puan-puan. Dan bukan saja share di Facebook, personal Facebook, share juga dalam grup-grup di Facebook. Sebab Facebook banyak grup kan? Grup memasak, grup kejiranan, grup sukan, grup alumni, segalanya, grup buku dan sebagainya. Maka pakat sebar luaskan live kita pada malam ini kerana topik yang cukup menarik dan cukup ada kaitan dengan situasi politik kita pada malam ini, dan juga bersama dengan ahli panel yang cukup hebat. Baik, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada malam ini dan sebelum saya ajukan soalan kepada ahli panel, tuan-tuan dan puan, saya difahamkan kita akan siarkan satu lagi video khas daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air. Silakan.
Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sebentar tadi satu video khas ya daripada Kementerian Alam Sekitar dan Sains boleh berkongsi berkaitan tuan-tuan dan puan-puan sikit sebanyak pencapaian program yang dijalankan oleh KASA. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mula lagi, Masya Allah, saya setakat yang saya sempat saksikan tadi, view live kita telah pun mencecah 900 lebih. Alhamdulillah. Saya juga nak tengok dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh share lebih banyak sebab setakat ni saya belum update baru 30 share. Tapi ni saya belum refresh. Saya yakin mungkin dah cecah ratus dan sebagainya. Mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan yang sedang tengok ini. Dan juga sebelum kita teruskan dengan live, mungkin boleh tinggalkan sikit dekat ruangan komen. Dan tuan-tuan dan puan-puan dari kawasan mana, kemudian jelas atau tidak. Contohnya Shah Alam jelas, contohnya Ipoh jelas, contohnya Marang jelas, contohnya Bukit Jelutong jelas. Mana-manalah ya kawasan dan tuan-tuan dan puan-puan sama ada clear, jelas ataupun tidak ya. Mungkin di Kuching jelas dan sebagainya. Okey, baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Bicara harakah kita bertemu lagi. Sama dengan saya Hizri Yassin selaku moderator pada malam ini. Dan untuk bicara pada malam ini, topik kita sangat menarik. Politik Malaysia apa seterusnya. Bersama dengan dua ahli panel yang cukup hebat. Saya memperkenalkan ahli panel yang pertama, seseorang yang sekali lagi saya bersama dengan dia. Masya Allah. Sebelum ni bicara harakah, sebelum ni pun saya berkesempatan bersama dengan dia secara secara solo. one man player ya. Okay, one man show istilahnya, iaitu bersama dengan kita yang berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Muan, merupakan timbalan Presiden Parti Islam Malaysia PAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azri. Sehat. InsyaAllah. Alhamdulillah, senyuman masih maintain. Tak ada apa-apa lah insyaAllah. Dia punya senyuman manis makan tu lalu masih tidur lagi. masih lena insyaAllah. Tidur masih lena, Masya Allah. Itu yang kita nak dengar ya. Okay. Pimpinan-pimpinan PAS kita, walau apa pun terjadi, insyaAllah tidur masih lena, insyaAllah makan masih berselera YB kan. Sebab kalau makan tak berselera, bau dah tak ada tu, kena risau, kena buat swab test. Terima kasih sekali lagi YB Datuk Seri sudi bersama dengan kita dalam bicara harakah pada malam ini ya. Walaupun dalam kesibukan masa, faham sangat-sangat sibuk. Terima kasih. Seterusnya ahli panel yang kedua. Yang ini saya lama dah dia ni sebenarnya dengan dia. Kami pernah berjiran dulu. Iaitulah Tuan Roslan Shahir Datuk Muhammad Shahir, atau singkatannya Roslan SMS yang biasa tuan-tuan dan puan-puan kenal, merupakan Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan. Waalaikumsalam Azri. Alhamdulillah, sihat ya? Sihat Alhamdulillah. Sihat, nampak ceria juga malam ni, masih lagi maintain ya. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih Tuan Roslan kerana sudi menerima jemputan kami selaku panel pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itulah ahli panel kita yang saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan cukup kenal mereka. Yang berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan, siapa yang tak kenal ya, merupakan mantan Menteri KASA, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Manakala Tuan Roslan Shahir dengan penulisannya ya di sosial media, di akhbar, harakah dan sebagainya berkaitan dengan isu semasa politik dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih kepada ahli panel. Baik tuan-tuan dan puan-puan, macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, apabila bicara tentang bicara harakah, bila kita menampilkan ahli panel yang cukup hebat dan menarik, rasa tak puas ataupun rasa rugi sekiranya kita tak beri ruang dan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanyakan soalan. Betul? Maka saya yakin tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanyakan soalan, insya-Allah macam biasa tuan-tuan dan puan-puan boleh ajukan soalan, tinggalkan di bahagian komen. Mana yang sempat saya raikan. Sekali lagi saya mesti ulang mana yang sempat sebab kita ada lebih kurang hanya 1 jam nak mengupas topik yang menarik. Inilah menariknya bicara harakah ni, memang kita setkan 1 jam. Benda-benda yang baik ni, yang best-best ni jangan lebih-lebih sangat ya. Cukup 1 jam, mana yang sempat insya-Allah saya raikan ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Macam biasa pusingan yang pertama saya nak mulakan, saya nak aju soalan kepada ahli panel yang kedua dulu. Bukan ahli panel yang pertama, kita simpan ahli panel dulu yang pertama YB Datuk Seri, kemudian saya nak pergi kepada ahli panel yang pertama, iaitulah Tuan Roslan. Baik. Tuan Roslan, situasi politik sekarang ni ya. Tajuk pun sangat menarik, politik Malaysia apa seterusnya. Mungkin Tuan Roslan boleh berikan respon awal ataupun mukadimah mengenai kemelut politik pada ketika ini. Adakah ia sepatutnya berlaku ataupun macam mana? Atau mungkin tidak sepatutnya berlaku dalam keadaan pemimpin dan juga rakyat sedang melawan pandemik ini. Bagaimana menurut pandangan Tuan Roslan?
Dipersilakan untuk permulaan ini. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasihi saudara Hezri dan yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, politik ini adalah sesuatu yang volatile, sesuatu yang tidak menentu dan berubah-ubah. Dan sebagaimana volatilenya politik, politik juga dynamic. Ia sesuatu yang sentiasa bertenaga dan mampu membuat penyesuaian dan perubahan mengikut iklim dan suasana semasa. Jadi takrifan politik ni memang ianya sentiasa berubah-ubah. Ya. Di Malaysia sejak daripada pilihan raya umum yang ke-14, sungguhnya Malaysia melalui satu transformasi, perubahan yang besar pada landscape politik negara. Tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kerajaan persekutuan contohnya diperintah oleh orang lain. Sejak daripada merdeka sampai ke tahun 2018, UMNO Barisan Nasional lah yang menerajui kerajaan. Jadi berlaku perubahan pada tahun 2018, inilah permulaan perubahan shift terhadap landscape politik negara. Dan masuklah satu kelompok kumpulan baru yang memerintah kerajaan persekutuan sebagaimana kita tahu daripada PH, dan mereka juga mentadbir dan memerintah negara dengan satu style yang baru, yang berbeza, yang tidak pernah dirasai. Kemudian sebagaimana kita tahu 22 bulan berlalu, jatuh kerajaan PH ini, masuk pula kerajaan yang baru, politik yang baru yang membuktikan betapa volatile dan dinamiknya politik itu. Jadi bagi saya, perubahan-perubahan seumpama ini membawa kepada adjustments. Ya, kalau macam PH bila dia masuk memerintah kerajaan, kita lihat satu kelompok yang terdiri daripada parti-parti politik yang berbeza yang cuba untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Barisan Nasional. Masuk kerajaan Perikatan Nasional ini juga begitu. Kita tidak pernah lihat UMNO Barisan Nasional kembali bukan sebagai kerajaan mutlak tetapi sebagai partner dalam satu kerajaan campuran yang terdiri daripada UMNO, PAS buat pertama kalinya bersatu dan lain-lain parti. Jadi sudah pasti dengan partnership sebegini kita akan melalui perbezaan, kecelaruan dalam nak membuat keputusan dan sebagainya, satu yang lumrah dalam politik. Tetapi yang penting perubahan ataupun volatility ini pengurusannya sama ada diurus dengan baik ataupun diurus dengan tidak baik. Jadi apa yang berlaku dalam kemelut politik pada hari ini, kita melalui ataupun kita sedang experience sesuatu yang baru yang sudah pasti akan mencetuskan perbezaan dan lain-lain approach yang mengakibatkan berlaku kemelut politik pada hari ini. Namun perkembangan yang saya percaya nanti pun Datuk Tuan akan mengulas lebih panjang lagi, perkembangan semasa 1-2 hari ini melihatkan kematangan dalam menguruskan volatility politik ini, dan kiranya kematangan ini berterusan dari masa ke semasa. Di masa depan insya-Allah ia akan membawa kepada kestabilan. Jadi kemelut politik pada hari ini memang sesuatu yang tidak dapat dielakkan, tetapi pengurusannya yang penting. Bagaimana parti-parti yang matang, berjiwa besar dapat menguruskan perbezaan ini dan akhirnya membawa keuntungan dan manfaat buat rakyat. Itu yang lebih penting. Baik. Terima kasih Tuan Roslan. Meaning to say that, having said that, it's not what's happening but it's how you manage it lah. Macam How mana you manage, kita uruskan dia. Ya. Yeah. Baik. Cantik. Terima kasih. Saya suka untuk mukadimah ya, soalan pertama yang kita ajukan kepada Tuan Roslan dengan respon yang cukup baik. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Selepas saya refresh balik, lebih kurang ada tadi 780 share setakat yang saya refresh tadi. Kalau refresh mungkin lebih, dan kita mencecah 1.9k views. Terima kasih. Jangan lupa like dan teruskan share. Baik, kita nak pergi kepada ahli panel yang pertama bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan. Kita tahu semalam Yang Berhormat Datuk Seri mewakili Presiden Parti Islam Malaysia PAS untuk ke istana ya, bertemu dengan Agong. Jadi mungkin kalau boleh tidak keberatan Yang Berhormat Datuk Seri untuk kongsikan apakah perkara yang dibincangkan dalam pertemuan tersebut ya, apabila pertemuan menghadap ketua-ketua parti bersama dengan Agong,
Dan kalau juga tidak keberatan untuk nak berkongsikan siapakah nama yang mungkin dikemukakan oleh PAS sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Silakan Yang Berhormat Datuk Seri. Tafadhal masykur. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama terima kasih Saudara Hazri, ceria selalu insya-Allah. Sahabat saya Saudara Roslan, insya-Allah semalam jumpa Saudara Roslan ni ya. Hari ni tak jumpa. Insya-Allah lepas ni akan selalu jumpa. Dan semua para penonton sekalian, pertama saya ucap terima kasih banyak kerana mengikuti program kita Bicara Harakah pada malam ini. Mengemukakan suatu topik semasa yang berlaku dan apa yang dibangkitkan oleh saudara moderator kita ialah tentang pertemuan dengan Di-Pertuan Agong. Sebenarnya proses bila sesuatu kemeluk politik berlaku, maka sebagai sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan menjadi tempat rujukan dalam kita menyelesaikan kemeluk yang berlaku dan peruntukan perlembagaan memperuntukkan hal demikian. Jadi Yang Tuan Agong semalam telah pun memanggil 8 parti-parti pemimpin parti politik, presiden parti atau wakilnya dan hadir ke Istana Negara. Sebagaimana disebut oleh Saudara Razi, saya mewakili Tuanku Presiden hadir ke Istana bertemu dengan Tuanku untuk pertama sekali kita bincang, mendengar dan hasrat yang disampaikan oleh Kebawah-Duli Tuanku Tuan Agong bersama dengan Kebawah-Duli Timbalan Yang Di-Pertuan Agong Sultan Perak bersama-sama, dan dalam pertemuan tersebut Tuanku melahirkan hasrat ataupun kehendak baginda, dan hari ini pun saya fikir telah pun keluar kenyataan resmi daripada istana berhubung dengan pertemuan semalam. Dalam pertemuan itu Tuanku melahirkan hasrat baginda supaya kita wujudkan kestabilan politik dalam mengharungi cabaran yang sedang dialami sekarang ya. Dunia dan kita, negara kita berdepan dengan kemeluk COVID-19 dan tekanan ekonomi rakyat yang sangat serius. Dalam tarikh itu sepatutnya dalam tempoh-tempoh yang mencabar ini seluruh tumpuan harus diberikan kepada penyatuan pandangan, tenaga, fikiran untuk mengatasi kemelut COVID-19. Ya, namun apa yang berlaku ialah kita juga berlaku kemelut politik yang juga menjadi suatu masalah besar. Sebab kalau apa pun kita nak urus dalam negara, politik tu mesti syarat, mesti stabil dahulu. Namun oleh kerana kedudukan keputusan pilihan raya 14 dan berlaku peralihan bila Tun letak jawatan dan bertukar kerajaan sebagaimana disebut oleh Saudara Roslan tadi, menimbulkan satu suasana di mana kedudukan parti yang mendukung kerajaan sangat rapuh, sangat kritikal, yang tidak besar jumlahnya. Dan ini mendedahkan kepada resiko bila negara kita tidak ada suatu akta menghalang ataupun akta lompat parti, dan menyebabkan bila berlaku perkara tersebut, kemenangan yang dipilih oleh rakyat menyebabkan akan wujud ketidakstabilan. Dan dalam pertemuan tersebut saya kemukakan bahawa punca bagi masalah yang berlaku ini ialah bila negara kita tak ada akta anti lompat parti. Dan PAS pernah kemukakan bahawa usul bab perkara ini, cadangan ini, namun ditolak oleh mahkamah kerana dianggap bercanggah dengan hak asasi manusia dan kebebasan berpersatuan dalam jaminan perlembagaan persekutuan. Lalu mahkamah menolak, menyebabkan kita berdepan dengan situasi yang sangat kritikal. Walaupun rakyat dah pilih, tetapi bila marginal tu ataupun beza kursi tu sangat nipis, resiko sangat tinggi. Dan ini berlaku di Perak, berlaku juga di Johor, di Melaka, berlaku juga di Sabah dan berlaku pada kerajaan pusat. Dan itu di antara punca besar masalah yang berlaku. Yang keduanya, dalam pertemuan tersebut Tuanku mengharapkan wujudnya satu keharmonian, ketenteraman bagi kita meletakkan keutamaan dalam tempoh-tempoh yang sangat singkat. Mungkin paling lama pun 5-6 bulan kita akan bubar parlimen dan mandat diberi semula pada rakyat untuk pilih kerajaan baru lebih stabil. Tapi dalam tempoh ini Tuanku maklumkan kita tak boleh buat pilihan raya umum kerana COVID yang agak tinggi. Risiko pengundi keluar yang sangat mungkin akan terjejas. Dan yang penting lagi ialah kita perlu bina suatu situasi yang lebih tenang dalam menghadapi cabaran.
Kemudian hasrat tuanku supaya pemimpin parti politik lah menjadi model contoh kepada orang luar. Ya, kalau kita nak rakyat kita berpadu tapi dalam parlimen kita tak boleh tunjukkan model perpaduan, ya, macam mana bila pemimpin sendiri tak boleh berpadu? Kita minta rakyat supaya berpadu. Jadi tak mungkin dapat dicapai. Jadi pemimpin ni model. Maka kan itu kita nak wujudkan sikap saling hormat, menghormati dan sebagainya. Kebimbangan tuanku ialah bila dia buat pilihan, mungkin dia akan balik pada benda yang sama. Lebih 1-2 kursi, dan itu memungkinkan cabaran yang agak kritikal. Contohnya, semua bil undang-undang dibuat parlimen ataupun belanjawan. Ya, maka hasrat tuanku supaya kerana dapat disokong supaya tidak berlaku lagi pertukaran kerajaan dalam tempoh yang sangat pendek ini. Jadi itu hasrat tuanku dan jelas bahawa tuanku inginkan supaya suatu ketenangan dalam konteks politik dapat diterima dengan hasrat, dengan kata lain bahawa bila setelah kita buat keputusan, insya-Allah besok akan ada, saya yakin esok ada pengumuman tentang perkara ini sebab hari ini ialah hari akhir dan tuanku mengharapkan bila dah diumum saling patuh matuhilah, hormat menghormati. Yang jadi kerajaan jangan totally segala-galanya pada dia, bila jadi pembangkang langsung tak ada apa-apa. Maka ini di antara nasihat tuanku kepada seluruh pemimpin parti politik dan kita akur dan untuk proses ini tuanku akan melaksanakan 3 peringkat. Yang pertama, penghantaran semua SD pemimpin individu ahli-ahli parlimen ke istana dan petang tadi telah pun tutup pada pukul 4 petang. Dan bagi pihak PAS, kita telah pun mengantar dan istana mengesahkan telah pun menerima semua SD daripada PAS pada pukul 2.34 petang 18 hari bulan hari ini, dan istana telah mengesahkan menerima SD daripada ahli-ahli parlimen PAS ramai 18 orang. Alhamdulillah. Kemudian kita akan tunggu dan besok tuanku akan memanggil, ini proses yang kedua setelah dapat SD, ditengok siapa yang dapat majoriti. Tuanku nak verify, nak mengesahkan sekali lagi betul dah SD ni ditulis oleh ahli parlimen dan ahli parlimen sebut perlu secara fizikal ataupun secara video call dengan tuanku untuk mengesahkan bahawa memang dia setuju dan dia telah pun menandatangani SD tersebut. Ini proses kedua bagi mengesahkan. Yang ketiga, tuanku minta supaya usul pertama dalam Dewan Rakyat ialah usul kepercayaan kepada Perdana Menteri. Supaya rakyat tahu bahawa apa yang tuanku pilih ni adalah pilihan yang betul. Tak perlu dipertikai, tak perlu ditimbulkan keraguan di kalangan rakyat dengan pelbagai-bagai tuduhan-tuduhan. Dan selepas pada itu, tuanku mengharapkan kita terus fokus supaya mana-mana kebaikan, mana-mana itu dapat kongsi bersama. Dan ini di antara hasrat besar tuanku berdua, dan saya fikir bagi pihak PAS kita menyambut baik apa yang tuanku sebutkan itu, dan semua parti-parti politik bagi komitmen untuk mendukung apa yang dititah oleh tuanku yang Tuan Agong bersama Timbalan Tuan Agong pada pertemuan tersebut. Dan pada soalan yang ditanya oleh Saudara Haziq tentang calon yang dikemuka oleh PAS, saya rasa tidak jadi rahsia. Rahsia ni rahsia dah terbuka, rahsia umum bahawa PAS kita telah sepakat sebulat suara, ya, dan Tuanku Presiden telah pun menjelaskan hasrat dan kita dokong bersama semua 18 orang ahli parlimen PAS mencalonkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia dan mendukung kerajaan yang kita bina bersama. Jadi calonnya pun dah jelas, 18 lepas solid. PAS ni bagus, senang. Ya, InsyaAllah kita tak pecah-pecah dan tak perlu ragu-ragu. Jangan ragu-ragu dan tak ada keraguan di kalangan seluruh pimpinan PAS. Dan untuk makluman semua para penonton, kita pun dah minta supaya semua ahli parlimen PAS berkumpul berada di Kuala Lumpur untuk kita mengurus segala perkara hingga kita selesai. Alhamdulillah, mereka semua datang, duduk berkumpul, dan bila kita panggil untuk bincang-bincang dan kita satu kalam, ya, satu kata, satu kalimah, satu kalam di antara kita. Jadi insya-Allah
kita dokong bersama dan kita harapkan kita berjaya. Terima kasih Saudara Rezi. Ya, terima kasih. Masya Allah Yang Berhormat Datuk Seri. Itu dia. Satu kalam, satu hati, satu perjuangan, insya-Allah. Baik, terima kasih. Saya yakin dan percaya penjelasan daripada Yang Berhormat Datuk Seri tadi memberi kasih banyak faham ya tentang apa yang berlaku, perjumpaan pimpinan-pimpinan parti politik bersama dengan Agong, kemudian nama yang dicalonkan oleh PAS sendiri, rahsia bukan lagi rahsia. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, terima kasih di atas view yang mencecah hampir 4. Saya tadi tengok 3.8 sebelum Satuan habis. Lepas Satuan habis saya refresh terus dah 4.1k. Terima kasih. Cuma pakat-pakat share ya, kerana share rasanya masih lagi setakat yang saya refresh tadi boleh tahan, hebat, tapi kalau boleh kita naikkan lagi. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya dah dapat beberapa soalan, insya-Allah sila ajukan lagi soalan, mana yang sempat akan saya raikan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan bila mengajukan soalan, tolong nak ajukan kepada siapa? Sama ada Yang Berhormat Datuk Seri ataupun Tuan Roslan kita, ya, supaya senang nanti. Jadi saya tak payah terfikir soalan ni nak aju pada siapa, terus pergi kepada soalan tuan-tuan dan puan dan nak ajukan kepada siapa. Baik, saya nak masuk kepada pusingan yang kedua, ya, bersama dengan sekali lagi ahli panel kita yang kedua. Untuk pusingan yang kedua ini, kembali kepada Tuan Roslan. Nak tanya Tuan Roslan, kalau dulu tahun lepas apabila Tun Mahathir meletakkan jawatan, ya, okay, kita tahu kisah tu. Kali ini lebih kurang peristiwanya lebih kurang sama juga, di mana Tan Sri Muhyiddin Yassin juga meletakkan jawatan. Justru adakah proses yang berlaku dalam kemeluk politik kali ini sama dengan yang berlaku ketika Tun, kerana kedua-duanya meletakkan jawatan? Mungkin boleh respon sikit daripada Tuan Roslan, silakan. Terima kasih Saudara Hazri. Nampaknya macam sama, tetapi hakikatnya berbeza. Kalau kita tengok Februari 2020, Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir telah hilang kepercayaan daripada partinya, parti yang beliau ketuai, Parti Bersatu ketika itu. Ya. Beliau tidak seiringan dengan keputusan partinya yang mahu bertindak keluar, meninggalkan kerajaan PH. Lantas beliau telah bertindak meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri kerana telah hilang kepercayaan daripada partinya. Jadi mengapa? Sebab beliau membuat keputusan demikian kerana sudah tidak ada lagi mandat daripada partinya. Jadi tindakan meletakkan jawatan itu mengakibatkan kerajaan Pakatan Harapan roboh. Ya. Berbeza dengan apa yang berlaku baru-baru ini. Baru-baru ini sebahagian daripada ahli parlimen UMNO sebagaimana kita ketahui telah bertindak keluar daripada kerajaan bermula 3 Ogos baru-baru ini. Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu mempunyai majoriti di Dewan Rakyat, iaitu memiliki 115 kerusi. 15 daripada 38 ahli parlimen UMNO bertindak keluar daripada kerajaan, lalu kerajaan telah hilang majoriti. Daripada 115 keluar 15 tinggal 100. Sedangkan majoriti mudah dalam Dewan Rakyat kita pada hari ini adalah 111. Jadi lantas menurut Perlembagaan Negara Perkara 434, Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa Perdana Menteri sudah tidak lagi memiliki majoriti di Dewan Rakyat, maka beliau perlulah meletakkan jawatan. So itu apa yang berlaku. Dua senario yang berbeza. Satu, Perdana Menteri robohkan rumahnya sendiri. Satu lagi, rumah diroboh daripada dalam. So ini dua senario yang berbeza. Apapun, alhamdulillah, bagaimana Datuk pun tadi telah sebut, hari ini kita lihat kerana dinamiknya politik Malaysia, insya-Allah kita akan menyaksikan kerajaan ini dibina semula. Ini pandangan saya lah. Apabila persekretaan sesama parti yang mendukung kerajaan dapat ditangani, dapat diuruskan dengan segera, dan berbeza dengan Pakatan Harapan yang jatuh roboh, tak dapat dibina semula sampai ke hari ini, meminta-minta untuk dapatkan kuasa. So berbeza. So dua senario yang berbeza, dan kita mengharapkan keadaan yang ada pada hari ini dengan pengurusan krisis yang baik di kalangan kepimpinan kita, insya-Allah dalam waktu yang terdekat perkara ini dapat diselesaikan dan kerajaan dapat beroperasi seperti biasa, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Roslan atas penerangan cukup baik tadi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT.
yang bila saya dah refresh tadi, views makin tinggi ya, mencecah 4.2k dengan 1.7k share. Dengan saya pun dah terima beberapa soalan, insyaAllah yang mungkin saya akan yang suka untuk saya raikan. Saya akan kembali kepada ahli panel yang pertama, saya dengan meraikan soalan yang pertama. Boleh Yang Berhormat Datuk Seri ya, kita baca, kita raikan. Sebab ini seronoknya bicara harakah ni, bila mereka suka datang ke sini kerana mereka suka diberi peluang dan ruang untuk bertanyakan soalan kepada panel. Jadi rasanya rugi kalau saya tak raikan dan kadang-kadang soalan mereka ini juga boleh tahan padu juga tu. Okey, baik. Soalan satu daripada Bazli Bakar. Saya rasa saya kenal ni. Biasa mungkin dah biasa familiar Bazli Bakar ataupun Dr. Bazli Bakar. Dia ada mention dekat sini nama Yang Berhormat Datuk Seri, jadi mungkin diajukan pada Datuk Seri lah. Ada beberapa soalan dekat sini yang saya kira mereka ajukan kepada Datuk Seri, tapi tak apa, saya baca dulu yang ini. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru, Tuan Ibrahim, apakah kemungkinan konsep UG akan terus diperkenalkan kepada masyarakat Malaysia? Muafakat Nasional Ta'awun, apakah kemungkinan akan kita bertahaluf MN? Menarik juga soalan ni. Ya, silakan. Terima kasih Saudara Bazli pada soalan yang dibangkitkan tentang konsep UG. Kita tahu bahawa Tuan Guru Presiden mengemukakan salah satu mekanisme dalam mendepani cabaran politik ialah diwujudkan sebuah unity government di mana semua parti-parti berada dalam kerajaan dan pembangkang berada dalam kerajaan. Dan situasi ini salah satu di antara mekanisme yang penyelesaian kepada kemelut yang berlaku sekiranya tidak ada parti-parti politik yang mendominasi sesebuah keputusan pilihan raya, dan kita lihat bahawa di antara risiko yang berlaku ialah setengah-setengah negeri jumlah kursinya ialah jumlah yang genap bukan jumlah yang ganjil. Dan ini memungkinkan berlakunya tidak ada siapa yang boleh memenangi. Sama juga situasi negara kita. Sekarang ni kita ada 220 daripada 222 dua orang meninggal dunia dan tinggal 220 kursi. Dan tidak mustahil dua-dua blok yang ada ni dia akan mendapat jumlah kursi yang sama, 110 sama 110. Jadi apa penyelesaian kepada kemelut tersebut? Ya, jadi kalau kita boleh buat pilihan raya, kita boleh terus berubah parlimen dan buat pilihan raya. Tetapi yang jelasnya bahawa negara kena urus. Jadi di antara penyelesaian jalan keluar dicadangkan hal tersebut. Ya, jadi soalnya ialah tentang bagaimana tentang konsep UG ini salah satu di antara mekanisme yang dicadangkan sebagai penyelesaian. Ya, sebab dalam konsep Islam kalau kita tengok, walaupun kita jadi kerajaan bukan bermakna kita nak sokong semua tindakan dibuat, yang mana yang bercanggah kita kena menyatakan bantahan. Cuma bantahan yang kita buat berbeza kalau kita pembangkang. Tapi dalam kerajaan kita ada saluran-saluran yang kita kemukakan pandangan-pandangan kita dan pendirian parti terhadap suatu isu. Ya, sama ada kita bertemu dengan menteri berkenaan atau kita bincang secara tertutup dalam kabinet dan sebagainya. Tapi jelasnya bahawa mekanisme itu kita harus menjadi sebahagian di antara kaedah. Berhubung dengan soal ta'awun atau kerjasama politik dan tahaluf muafakat nasional yang berlaku, kita masih lagi mengekalkan hubungan baik dan PAS masih lagi mendukung gagasan kita bahawa perkukuhkan Perikatan Nasional dan dokong kerajaan Perikatan Muafakat Nasional. Jadi dengan kata lain bahawa kita melihat ketiga-tiga parti utama ini mesti berada dalam satu dimensi politik yang sama. Sebagai contoh, PAS dengan UMNO menjadi parti utama di negara kita, khusus di kawasan-kawasan pengundi-pengundi besar negara kita, 60%. Dan kalau sekiranya dapat diuruskan, mungkin dia akan menjadi melahirkan satu keputusan yang sangat menarik. Tetapi di waktu yang sama kita harus akui bahawa sebahagian antara rakan-rakan yang berada bersama kita dalam Perikatan Nasional sekarang daripada Parti Bersatu, Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan bersama saudara Datuk Seri Azmin dan bersama rakan-rakan, mereka ni telah pun keluar daripada Perikatan Nasional, daripada Perikatan Pakatan Harapan. Menyebabkan mereka ni berada dalam satu blok yang kita nak bersama-sama. Sebab apapun kita nak elak tiga penjuru. Ya, sebab pertandingan tiga penjuru akhirnya kita dua-dua tidak akan mencapai kemenangan. Kita bimbang demikian.
Jadi dalam konteks politik bahawa kita kena ambil kira walaupun ada pandangan mengatakan tak ada cawangan kuat, tak ada grassroots yang kuat. Betul, saya akui semua parti-parti, semua parti politik yang baru memang begitu. Tetapi kita harus lihat bahawa dimensi politik hari ini bukan hanya dilihat kepada jumlah cawangan, ataupun tu sentimen rakyat yang sayang ataupun yang suka pada satu parti, boleh pengaruhi. Kalau 10% saja dia ada kesan dalam keputusan pilihan raya. Jadi dalam konteks PAS, kita nak supaya kita dokong bersama, ketiga-tiga parti dapat bersama. Alhamdulillah, mungkin kemelut yang berlaku ni kalau kita lihat hikmah Saudara Hazri, apa hikmah yang berlaku dengan kemelut yang berlaku ini? Jelas bahawa dengan berlakunya kemelut ini, nampaknya ketiga-tiga boleh duduk sekali. PAS, satu boleh duduk sekali. Dan mula menerima kepimpinan daripada Parti Bersatu untuk duduk mendukung sama-sama kerajaan. Dan saya harapkan insya-Allah ia berterusan menghadapi pilihan raya ke-13 nanti. Jadi itu saya nak komen demikian. Terima kasih Zahri. Baik, terima kasih. Diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri atas respon yang cukup baik tadi. Siap sebut hikmah ni lagi, Masya Allah. Bahkan apabila Yang Berhormat Datuk Seri menyebut tentang hikmah tu Yang Berhormat, ada juga soalan yang berkaitan yang bertanya apa hikmah di sebalik currently what's happening lah. Dan saya yakin dan percaya respon daripada Yang Berhormat Datuk Seri tadi sedikit saja telah menjawab soalan penonton kita. Baik, ada soalan panas kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Standby. Dan sebab soalan, kenapa saya kata soalan panas, ada beberapa orang bertanyakan soalan yang sama. Jadi saya kena petik. Tapi sebelum itu tuan-tuan, saya nak kembali kepada ahli panel kita yang kedua, Tuan Roslan. Cuma sekali lagi tuan-tuan dan puan, terima kasih atas view yang cukup baik. Saya mohon kerjasama sekali lagi untuk share dan pakat sebar luaskan. Kerana apa? Kita bukan saja membawakan topik yang cukup sesuai dengan isu semasa yang sedang berlaku, kita membawakan ahli panel yang cukup berkompeten dan sesuai untuk kupas isu. Apatah lagi, beruntungnya saya pada malam ini bersama dengan bekas Menteri Kementerian Alam Sekitar dan Air yang walaupun berkali-kali dengan beliau, insya-Allah saya cukup bergembira dan rasa berbesar hati. Okey, kita nak pergi kepada ahli panel yang kedua, Tuan Roslan. Pada pendapat Tuan Roslan, apakah ada kemungkinan wakil PH dilantik sebagai PM? Dan bagaimana pula pendirian mengenai kemungkinan ini? Sekiranya ada. Silakan respon daripada Tuan Roslan. Tafadhal. Terima kasih Azri. Nakal soalan ni. Dia best itu sikit bila ada tweet. Siapa pun yang dilantik sebagai Perdana Menteri nanti, beliau perlu memenuhi syarat peruntukan perlembagaan bahawa beliau tadi dapat meyakinkan Yang di-Pertuan Agong yang beliau memiliki sokongan majoriti ahli-ahli Dewan. Jadi hari ini rakyat Malaysia saya kira rata-rata dah menjadi pakar kira-kira, pakar matematik. Masing-masing boleh berkira. Bukan satu rahsia lagi. Dewan Rakyat ada 220 kerusi. Asalnya 222 tapi sebagaimana Datuk sebut tadi ada 2 kekosongan. Lantas majoriti mudah adalah 111. Jadi ringkasnya siapa sahaja yang memiliki sokongan sama ada 111 ataupun lebih, maka layaklah dia menjadi Perdana Menteri. Balik kepada soalan Hazri tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim umpamanya. Sebelum ini pernah mengisytiharkan bahawa beliau memiliki strong, formidable and convincing numbers. Sebelum krisis ni berlaku. Jadi bermakna beliau memiliki sokongan yang padu, bilangan yang cukup untuk menuntut jawatan Perdana Menteri. Nah, sekarang masanya. Kalau ada, silakan. Ada tidak? PH, tuan-tuan, Pakatan Harapan, hakikatnya ada 89 ahli parlimen. Iaitu 89 tu bersamaan dengan 40.45% perwakilan di Dewan. PKR ada 36, DAP ada 42, Parti Amanah ataupun PAN ada 11. Bermakna jumlah 89 ini kurang 22 untuk cukup 111. Jadi, dan saya nak caution, awas kepada siapa yang ada cita-cita nak meletakkan PH ni, awas. Bukan saya nak jadi racial, tidak. Tetapi ini hakikat. Awas, daripada 89 ahli parlimen PH ini, 61% ataupun 55 orang adalah ahli parlimen bukan Melayu, bukan Islam. Maknanya cuma 34 ataupun 38% adalah Melayu Islam. Sedangkan hari ini Kerajaan Perikatan Nasional yang diwakili bersama oleh UMNO, PAS, Bersatu dan lain-lain parti, kita berdiri sebelum jatuh berdiri atas 115 ahli parlimen.
115 tu termasuklah Datuk Seri Tuan Ibrahim dan yang lain-lain. 83% ataupun 93 adalah ahli-ahli Parlimen Melayu Islam. Cuma 19% ataupun 22 sahaja yang bukan Muslim. Bermakna ini yang kita dah ada setup yang cukup cantik. Kalaulah kita bercita-cita nak lihat perubahan, tuan-tuan akan lihat masuk satu kelompok yang didominasi oleh masyarakat yang berbeza. Jadi saya rasa di situ saja dah hilang selera rakyat Malaysia untuk melihat perubahan. Apapun kita yakin dengan apa yang telah dibina dan beberapa adjustment yang saya sebut di awal tadi dan dengan kematangan fikiran kepimpinan kita, insya-Allah untuk PH kembali berkuasa dalam kemelut suasana yang ada pada hari ini, dari sudut numbers saja memang kekurangan, kecuali ada sesuatu yang luar biasa berlaku lah, Wallahu a'lam. Tetapi dari berdasarkan what is on paper, kita yakin dan percaya apa soalan Haizri tadi, adakah PH boleh dilantik sebagai Perdana Menteri? Almost impossible lah kalau ikut calculation saya lah. Terima kasih. Baik, terima kasih. A simple with a good calculation daripada Tuan Roslan yang memberikan apabila numbers yang Tuan Roslan sebut tadi tu, kesimpulannya jawapan daripada calculation Tuan Roslan iaitulah almost impossible. Ya. Okey, baik. Terima kasih Tuan Roslan, dan saya nak pergi kembali kepada saya kira ini antara bicara Arafah yang saya rasa macam laju. Kejap panel 1, panel 2, panel 1, panel 2. Sebelum ni takes time sikit. Okey, baik, seronok. Saya nak kembali kepada ahli panel yang pertama, Yang Berhormat Datuk Seri. Okey. Yang Berhormat Datuk Seri bersedia dengan soalan mungkin panas, mungkin nakal daripada kita punya penonton. Baik. Beberapa soalan yang sama diajukan kepada Yang Berhormat Datuk Seri dan saya nak bacakan. Tetapi baru masuk satu lagi soalan yang saya kira boleh saya selitkan, iaitu daripada saudara Azwan Fadli. Ya, dia bertanyakan, Datuk Seri Ustaz, kenapa PAS tak pernah mencalonkan Perdana Menteri dari PAS sendiri? Saya kira mungkin ramai juga yang tertanya. Ya, okey. Kemudian soalan saya seterusnya, adakah PAS bersedia sekiranya timbalan Perdana Menteri dari Parti Islam Malaysia PAS? Silakan Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih. Semangat orang tanya ni. Saya yakin saya ucapkan terima kasih lah atas soalan tersebut. Mungkin hasrat dia nak tengok daripada calon PAS lah. Ya. Semua kita harus memahami bahawa dalam kita mencalonkan seseorang Perdana Menteri ataupun jawatan-jawatan utama ini, pertama sekali ada beberapa aspek yang perlu kita lihat. Yang pertama sekali tentang jumlah kursi yang kita ada. Jadi itu di antara indikator penting lah. Kalau jumlah kursi yang kita ada tu sekarang PAS ada 18. Jadi kita harus memahami bahawa kalau kita nak calon pun mungkin kita ambil kira faktor berapa kursi yang kita ada. Sebab tu saya nakkan supaya angka ni kita dapat tingkatkan lagi supaya jumlah kursi-kursi PAS ni mencapai mungkin lebih pada 40-50 kursi. Mungkin pada waktu itu kita rasa tidak ada pilihan lain melainkan perlu diambil daripada parti yang dominan. Dan itulah tradisinya, parti yang dominan dalam mana-mana muafakat politik, maka dia seharusnya dipilih sebagai Perdana Menteri. Tapi tidak mustahil kalau sekiranya parti yang tidak dominan sekalipun dengan syarat-syarat bahawa semua parti sanggup menerima. Sebagai contoh, bila kita mencalonkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan jumlah kursi yang dia ada sebanyak 31 compare dengan UMNO dan sebagainya, tapi itu kesepakatan. Namun di waktu yang sama PAS ada 18. Itu faktor yang pertama. Yang keduanya, kita juga harus melihat tentang ini pengalaman pertama PAS bersama berada dalam kerajaan dan kita telah pun menunjukkan prestasi pencapaian. Kita harus bermula dan kita harus dilihat bahawa kemampuan itu ada di kalangan ahli-ahli Parlimen PAS untuk terus berada dalam kerajaan di kementerian-kementerian dan membuktikan kejayaan pencapaian yang ada. Bila kita nak pikul satu amanah ini, satu tanggungjawab ini, mestilah yang mampu kita pikul. Kita tak mahu sekadar terima jawatan dan kita tak boleh deliver dengan cara yang baik-baik. Alhamdulillah, dengan apa yang kita mampu buat, kita lah pun tunjukkan prestasi kemampuan yang ada. Kemudian yang ketiganya, mungkin aspek ini juga perlu dilihat dalam konteks kerangka lebih besar, bahawa terkadang sentimen dianggap sensitif bila disebut
parti Islam menerajui, dan kita harus melihat kepada apa yang berlaku di banyak negara termasuk di Turki, di Nigeria, dan baru-baru ini juga kita lihat bagaimana tidak mudah tekanan-tekanan di peringkat antarabangsa yang tidak mustahil berlaku bila mana dilihat bahawa parti Islam ini sentimen, walaupun realitinya PAS bukan parti ekstrim. Kita dah merintah Kelantan berpuluh-puluh tahun dan dapat sambutan yang baik daripada orang Islam dan orang bukan Islam. Tidak ada halangan. Demikian juga pencapaian kita di Terengganu, pencapaian kita di Kedah. Dengan kata lain bahawa kita harus buktikan bahawa kita tidak sebagaimana yang dituduh, sekononnya ada elemen ekstremis dan sebagainya. Dan ini kita harus buktikan. Saya fikir dan saya yakin bahawa sebenarnya masyarakat kita menilai pencapaian kita dan kemampuan. Dan insya-Allah sebab itu pentingnya pada tahap ini kita menunjukkan kemampuan kita dan kita mampu melaksanakan tanggungjawab bila mana diberikan kepada kita. Dan ternyata dalam PAS ni bukan saja tokoh-tokoh agama yang ada, bahkan kita ramai profesional yang boleh turut sama menyumbang kepada pembangunan negara. Alhamdulillah, walaupun saya fikir orang rasa pelik lah seorang ustaz pegang jaga kementerian alam sekitar, bicarakan soal jaga air, seorang agama jaga komuniti, jaga sawit, jaga sumber-sumber utama. Dan ini di antara benda-benda yang kita telah berjaya memecahkan tradisi. Dulu sampai dilihat bahawa kalau sekiranya seorang ustaz tu dengan image yang dianggap pakai kopiah, pakai jubah tak boleh mentadbir. Dan ini kita perlu buktikan bahawa yang nak mentadbir itu bukan pakaian. Bukan dia nak mentadbir, ialah otak, idea yang dikongsi bersama. Jadi ini yang kita harus bina keyakinan. Dan insya-Allah bagi PAS kita bekerjasama ke arah al-amru bil ma'ruf wan nahyul munkar. Marilah sama-sama kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sebab tu dalam konteks negara kita harus muafakat. Yang penting matlamat kita dapat kita capai, negara kita dapat kita jaga kestabilan, kemakmuran, keharmonian dan pencapaian ekonomi yang baik untuk rakyat. Saya fikir itu di antara yang kita ingin sampaikan. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Yang Muhammad Datuk Seri. Bahkan dalam Islam pun mengajar kita untuk milih pemimpin ni mesti ada dua syarat. Dua je, simple. Al-Qawiyyu wal-Amin. Kuat dan beramanah. Betul lah. Seperti yang Muhammad Datuk Seri beritahu tadi, nak memimpin itu bukan saja pada tidaklah pada pemakaian, tapi kepada pemikiran otak kita, ya. Bagaimana kita mampu memimpin sebuah negara. Terima kasih Yang Muhammad Datuk Seri atas respon yang cukup baik tadi. Baik. Kita ada juga soalan. Izinkan saya untuk bacakan kepada Tuan Roslan. Saya rasa ini mungkin dah di hujung-hujung juga, ya, sebelum kita pergi kepada soalan terakhir sekaligus kesimpulan kepada kedua-dua ahli panel. Pada Tuan Roslan selaku ahli panel kita yang kedua, saya kira ini baik juga saya ajukan kepada Tuan Roslan selaku saya yakin kalau tak silap saya betulkan, kalau saya silap, Tuan Roslan pernah menjadi penerangan di Badan Pengurusan PAS Negeri Selangor sebelum ini, ya. Okey, jadi saya kira mungkin ini pendapat Tuan Roslan sesuai untuk ditanyakan. Soalan daripada Ashraf Majid. Kepada Tuan Roslan, Datuk Seri Najib dapat memulihkan imej beliau selepas PRU14. Beliau sangat aktif di social media dengan segala info dan fakta. Saya melihat PAS atau pemimpin PAS agak ketinggalan dalam penggunaan media sosial. Apa strategi PAS untuk menarik pengundi atas pagar dan pengundi muda? Mungkin boleh respon sikit daripada Tuan Roslan. Silakan. Saudara Hazri dan kepada saudara yang bertanya, memang tidak dapat dinafikan, malah Datuk Seri Najib Tun Razak adalah satu-satunya figure yang mendominasi social media dalam negara. Jadi pada saya rasa selain daripada ketokohan beliau, dan semua tahu beliau adalah bekas Perdana Menteri. Ya, kalau saya kira Datuk Seri Tuan Ibrahim pun bekas Perdana Menteri, saya yakin dia pun dapat populariti sebegitu rupa. Tapi belum lagi, insyaAllah satu hari nanti. Jadi tetapi bagaimana PAS nak match dengan populariti ataupun luasnya jaringan yang dikuasai oleh Datuk Seri Najib contohnya. Jadi kita sedang berusaha sebenarnya, dan saya rasa soft kepimpinan kita pun dah dilatih dan diberi latihan dan mula expose diri masing-masing, terutama dengan pengalaman kita berada dalam kerajaan Perikatan Nasional ini, dan sebelum itu bagi sebahagian yang lain yang masih menguasai kerajaan di Kelantan dan di Terengganu, kita mula
menggunakan social media ni lebih luas untuk menyebarluaskan jaringan dakwah kita dan mesej perjuangan kita. Dan walaupun tidak mencapai setinggi Datuk Seri Najib lagi, saya rasa tidak mustahil kita akan bergerak ke arah itu. Tapi sebagaimana saudara Hazri daripada awal-awal tadi duk ulang-ulangkan, tolong share, tolong like, tolong apa ni, ini kerja-kerja yang kita jentera PAS kena terlibat dalam membantu untuk mencetuskan sesuatu yang boleh melonjakkan perhatian umum terhadap tokoh-tokoh kita yang berada di social media. So social media ni peranan dia begitu. Dia tak jadi daripada atas saja, dia mesti di bawah dan disambut daripada atas. Dan saya lihat kalau kita tengok contohnya social media yang dipegang oleh menteri-menteri dan timbalan menteri PAS yang saudara Hazri pun terlibat, kita dah dapat lihat ada angka-angka yang memberangsangkan yang menunjukkan kita dapat menguasai satu hari nanti insya-Allah. Dan tak mustahil kalau kita dapat kembali sebagai kerajaan persekutuan, saya rasa kita boleh melangkah lebih jauh lagi insya-Allah. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Roslan. Kita pun dah biasalah masa mencuburi kita, saya dapat banyak soalan. Sebelum saya ajukan soalan-soalan terakhir termasuk kesimpulan kepada kedua-dua ahli panel, saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan marah saya sekiranya saya memang tak sempat nak baca semua soalan. Banyak soalan, tapi tuan-tuan dan puan-puan, bayangkanlah kalau satu soalan pun panel kita dah kupas lebih kurang 3 ke 4 minit. Ada lagi soalan yang kita sediakan. Kemudian siaran kita di plus 1 jam, jadi saya mohon maaf. Apapun kita usaha beraikan. Sebelum saya ajukan soalan sekali lagi kepada Tuan Roslan, sekaligus mungkin terus masuk kepada kesimpulan, ini bukan soalan tapi ini adalah satu komen yang saya kira baik untuk saya lontarkan dekat sini dari penonton page Siti Nadiah Muhammad Ali. Terima kasih Ustaz Tuan Yang Berhormat Datuk Seri. Wakaf air yang Datuk wujudkan sangat memberi manfaat lembaran baru perkembangan ekonomi ketiga di Malaysia. Itu respon lah komen daripada penonton kita. Okey, mungkin saya boleh ajukan satu soalan lagi kiranya sebelum kita kembali kepada ahli panel yang pertama. Satu soalan lagi kepada ahli panel yang kedua iaitu Tuan Roslan. Mungkin apakah pandangan Tuan Roslan seandainya negara sekali lagi dipimpin oleh PH yang bersama dengan DAP yang dikatakan mempunyai satu rekod yang tidak begitu memberangsangkan selama tempoh 22 bulan. Sekiranya diperintah sekali lagi. Mungkin respon daripada Tuan Roslan. Silakan. Sekali lagi soalan kategori nakal lah ni ya. Mesti ada. Okey. Dalam PH ni, DAP adalah rakan kongsi yang terbesar. So, berdasarkan angka 42 ahli parlimen, DAP mendominasi jumlah 89 ahli parlimen PH. Seorang, dan daripada 42 ahli parlimen DAP ni, seorang saja Melayu Islam. 41 adalah bukan Melayu Islam. So dengan penguasaan yang besar, hakikatnya kita boleh lihat sendiri sepanjang 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan itu, banyak polisi dasar dan pendekatan kerajaan didominasi oleh DAP kerana mereka rakan kongsi yang terbesar. Jadi kerana itu sepatutnya kerajaan persekutuan ini, sepatutnya sebagaimana kita pernah jadi kerajaan persekutuan, sepatutnya dari mana parti sekalipun, kerajaan persekutuan bertanggungjawab memelihara dan mempertahankan status quo, kontrak sosial yang telah dibina sejak daripada kemerdekaan yang melibatkan negara kita. Kontrak sosial yang menjamin hak keistimewaan orang-orang Melayu dan Bumiputera, kontrak sosial yang menjamin Islam sebagai agama persekutuan, kontrak sosial yang melibatkan institusi Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu dan lain-lain. Beberapa dekad kita lihat contohnya pemerintahan UMNO Barisan Nasional, perkara-perkara yang melibatkan kontrak sosial ini terus dipertahankan. Tetapi masuk DAP Pakatan Harapan, kita lihat apa yang berlaku. Ini bukan omong-omong kosong, ini tuan-tuan semua telah merasai sepanjang 22 bulan. ICERT contohnya dan Statute Rome, iaitu mahu direktifikasi yang menggugat kontrak sosial khususnya yang melibatkan institusi Raja-Raja Melayu. Kemudian kita lihat isu pengajian ataupun pembelajaran tulisan Jawi mahu dipertikaikan. Kita lihat mereka yang membawa tuntutan yang mengancam kedudukan dan akidah umat Islam, termasuklah tuntutan untuk memberikan hak kepada warga negara Malaysia untuk menukar agama.
Orang Ya. lain tak pernah bawa ni. Dia 22 bulan pemerintahan dia dah mula berani bawa. Memberi pengiktirafan contohnya kepada mazhab dan kepercayaan yang ditolak oleh Islam. Mempertikaikan perbelanjaan institusi agama termasuklah pihak istana. Kemudian apa lagi dia buat? Mempertikaikan peranan anggota tentera. Ramai anggota tentera yang menyokong kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Ingat, mereka ini ketika berkuasa mempertikaikan peranan anggota tentera sehingga ada cadangan hantar anggota tentera yang ramai ini masuk ke ladang-ladang sawit untuk menjadi buruh sawit. Ini dicadang semasa PN memerintah, semasa PH memerintah. Kemudian mau mengurangkan bilangan kaki tangan kerajaan atas alasan kos. So ini semua kita lihat berlaku. So bayangkan tuan-tuan seandainya negara sekali lagi diserahkan kepada mereka. 22 bulan kita dah lihat keberanian mereka untuk mencabar apa yang ada. Bayangkan kalau kuasa diberikan kepada mereka kembali. Bagaikan bagaikan kaduk kembali naik junjung, bagaikan menang sorak kampung Tegalai. So janganlah kita cuba-cuba. Cadangan saudara Hazri tadi, soalan yang nakal ni, kalau boleh kita rakyat Malaysia yang prihatin, enough is enough lah. We don't have to return back kepada zaman gelap itu. Cukuplah kita melangkah ke hadapan insya-Allah dengan Perikatan Nasional. Allahu a'lam. Terima kasih Tuan Roslan. Dari pihak Tuan Roslan mungkin kena charge kamera bateri sebab dah low bat ditulis dekat situ. Jadi kita hanya dengar suara Tuan Roslan je. Suara jelas, tapi kalau mungkin boleh dapat mohon kerjasama tim Tuan Roslan untuk charge kamera supaya kita, kerana kita ada lagi nak pergi penutup nanti untuk kesimpulan dan sebagainya. Boleh ya? Terima kasih Tuan Roslan atas respon yang kemudian dengan kata-katanya di akhir tu, enough is enough. Ya, mungkin ada maksud di sebalik tu yang saya dan percaya memang jelas. Baik. Saya nak kembali kepada ahli panel yang pertama yang Muhammad Datuk Seri. Soalan yang saya nak raikan. Baik. Soalan ni namanya Ahmad Yunus Hairi. Kalau yang saya kenal Ahmad Yunus Hairi merupakan YB lah ya. Kita punya salah satunya pimpinan kita di Selangor ya, di Selangor, iaitulah yang Muhammad Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi, kalau orang yang samalah. Baik, soalannya kepada yang Muhammad Datuk Seri Sastuan, apakah muhasabah politik yang boleh diambil PAS sebagai sebuah parti politik dan gabungan PAS UMNO Bersatu untuk menghadapi PRU15? Kemana perpaduan ummah? Okey, mungkin silakan respon yang Muhammad Datuk Seri. Jelas ya dengan soalannya? Silakan. Baik, terima kasih. Pertama sekali saya ucap terima kasih pada saudara Yunus Hairi, mungkin Dr. Yunus Hairi. Soalan apa yang jadi bangkitkan ialah soal bagaimana untuk kita muhasabah dalam konsep penyatuan ummah. Sebenarnya gagasan besar yang kita bawa ialah umat ini perlu bersatu. Dan kita telah pun menjelaskan bahawa cukuplah 60 tahun kita orang Melayu Islam di negara kita bergaduh sama sendiri kerana mungkin perbezaan parti-parti politik. Akibat daripada itu akhirnya kita gagal memenangi dalam pilihan raya ke-14 dan sebagainya, dan semua itu pengajaran-pengajaran penting bagi orang yang nak ambil iktibar. Sebab tu Quran biasa disebut fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil iktibarlah wahai mereka yang ada akal, ambil iktibarlah berarti mereka yang melihat. Dengan kata lain bahawa suatu gambaran yang berlaku dalam konteks negara kita ialah bagaimana besarnya peranan untuk penyatuan ummah. Sebab itu PAS melihat penyatuan ummah ni bukan hanya penyatuan parti-parti politik. Dia melibatkan termasuk juga penyatuan daripada NGO, badan-badan bukan kerajaan dan semua pihak. Umat ini perlu bersatu di atas wadah yang berbagai-bagai, tetapi kita punya matlamat yang sama perlu kita lihat. Lantaran itu dalam konteks politik, oleh kerana asas penyatuan itu memang mau tak mau duduk pada politik. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Lau anfaqta ma fil ardh jami'an ma alafta baina qulubikum walakinnallaha alafa bainahum." Kalau kamu belanjakan semua harta atas dunia ni untuk menyatukan hati manusia, kamu tak mungkin boleh satukan hati manusia. Tapi Allah lah yang menyatukan hati kamu. Dengan kata lain bahawa penyatuan itu mesti bermula daripada keikhlasan hati, ketulusan jiwa, kehendak bersama dalam jiwa-jiwa kita. Sebab itu kalau tengok dalam sejarah Islam, penyatuan itu dia mesti bersemula pada penyatuan kepada wahdatul aqidah. Ya, dia akan melahirkan wahdatul fikri, dia akan mendatangkan wahdatul amal. Maka penyatuan-penyatuan ini kita bagi PAS, kita melihat bahawa mana-mana pihak yang dapat bersama, kita bina bersama. Sebab tu PAS nak supaya
UMNO duduk bersama, kita bersama, Parti Bersatu pun dapat bersama, dan kita letakkan mereka yang bersama. Termasuklah yang seringkali diulang banyak kali oleh Tuan Presiden. Mereka yang tidak ekstremis, tidak melampau dalam tindakan-tindakan, kita ajak mari duduk bersama. Ya, mereka yang boleh menerima gagasan yang kita bawa, kita terbuka. Alhamdulillah, yang penting ialah penyatuan ini melahirkan suatu natijah yang besar. Ya, kalau kita bermusuh, kalau kita berpecah, maka kita hilang kekuatan. Maka kita nak idea ini dapat kita kongsi bersama, kesedaran dapat kita bina, akhirnya insya-Allah kita terpaksa kompromi walaupun masa kita tak pada Seri. Tapi saya nak sebut juga benda yang penting ialah dalam kita muafakat ini, suatu nasihat yang sangat berguna kepada saya dan kepada kita semua. Pesanan almarhum Tuan Guru Aziz, dia sebut bila kita bekerjasama berpakat, yang ada jangan tamak, yang ada jangan kedekut, yang minta jangan tamak. Ya, yang ada jangan kedekut untuk berkongsi dengan orang lain. Tapi yang minta jangan tamak pula sampai berlebih-lebih. Ya, sampai tuan rumah duduk luar, bertukar tuan rumah ni kacau lah. Jadi oleh kerana itu kesedaran ini harus kita pupuk bersama. Terima kasih Saudara Haziq. Baik, terima kasih. Sekali lagi diucapkan oleh Muhammad Datuk Seri atas respon yang cukup baik ya. Soalan daripada saya kira mungkin betul lah orang yang saya sebutkan ya, yang Muhammad Datuk Dr. Ahmad Yunus Khairi. Kerana saya baca soalan ni daripada admin copy dalam chat. Saya tak baca di page, jadi saya tak nampak profile picture-nya. Ya, okey, baik. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT, ramai juga yang minta request untuk tambah masa. Ini pun sebenarnya saya dah tambah masa, kita dah lebih pukul 10 dan ada lagi ruang untuk saya nak minta kesimpulan daripada kedua-dua ahli panel. Tapi tuan-tuan dan puan, memang kita nak tambah masa, saya pun suka nak tambah masa. Pada masa yang sama kita kena hormat ya masa ahli panel kita, mungkin ada urusan lain selepas ini, dan biasanya pimpinan-pimpinan kita ni esok paginya perlu ke urusan lain dan sebagainya, jadi mereka perlu rehat ya. Jadi saya perlu hormat, saya hormat kedua-duanya. Saya hormat tuan-tuan dan puan selaku penonton yang request untuk tambah masa. Pada masa yang sama saya kena hormat juga ya masa ahli panel kita. Okey, baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Saya tak habis, kita belum lagi pergi kepada kesimpulan. Saya cuma nak menyatakan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan atas 5.2k views dan juga 2.8k share. Ya, terima kasih, dan 1.2k komen. Saya harapkan di kalangan tuan-tuan dan puan sila ajukan komen-komen yang baik ya, kata-kata yang baik insya-Allah. Baik, Tuan Roslan, alhamdulillah dah kita dah dapat lihat wajah Tuan Roslan kembali bersama dengan kita. Sebelum tutup, mungkin Tuan Roslan nak pergi kepada kesimpulan dan juga boleh menyatakan apa harapan Tuan Roslan untuk melihat I might say a new cabinet yang akan terbentuk dalam masa terdekat ni. Silakan Tuan Roslan. Ya, terima kasih Saudara Hazri. Kesimpulannya saya nak sebut, tajuk kita pun apa seterusnya ya, politik Malaysia apa seterusnya. Yeah. Kita telah bina politik perpaduan penyatuan ummah. Isu penyatuan ummah ini dibangkitkan sangat keras ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kalau kita ingat Kongres Maruah Melayu, di mana beliau bangkitkan bahawa perlu disegerakan pembinaan kekuatan politik umat Melayu dalam negara supaya golongan yang majoriti ini dapat mentadbir dengan baik, memberi keadilan kepada semua. Dan ini telah dibuktikan dalam pembinaan kerajaan Perikatan Nasional baru-baru ini di bawah Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kita telah buktikan kemampuan orang Melayu ni apabila bersatu sebagaimana ayat yang disebut oleh Yang Muhammad Datuk Seri tadi, kita berteraskan agama, kita boleh memberikan keadilan kepada semua. Tetapi ditakdirkan Tuhan ada glitch, ada sedikit permasalahan, dan kita yakin dengan persepaduan dan kematangan esok lusa insya-Allah akan dibina kembali kerajaan ini, dan kita mengharapkan dokongan daripada rakyat. Tambah-tambah kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini yang sedang diurus dan ditangani dengan baik, tetapi akibat glitch ini terhenti sekejap. Jadi teruslah kita beri keyakinan dan sokongan dan dokongan, dan mudah-mudahan dengan kesepaduan kita semua, orang Melayu dapat bersatu, dapat membina kekuatan politik Melayu Islam ini. Selain kita menyatu padukan umat Melayu Islam ini, kita juga dapat memberi keadilan kepada seluruh rakyat Malaysia, dan mudah-mudahan negara terus aman, makmur dan sejahtera di bawah pemerintahan kuasa politik Melayu Islam ini. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih Tuan Roslan atas kesimpulan yang saya kira padu cantik ya, short yet sweet. Terima kasih Tuan Roslan.
atas kesimpulan ya dan juga harapan Tuan Roslan sebentar tadi yang diajukan. Terima kasih sekali lagi. Baik, saya nak kembali kepada di panel yang pertama. Yang berhormat Datuk Seri. Sebelum saya pergi kepada harapan dan kesimpulan pada Datuk Seri, minta maaf, saya suka nak aju soalan ni sebagai penutup. Ya, banyak sebenarnya soalan Datuk Seri, jadi saya kena bertanyakan. Risau nanti ada yang marah saya. Moderator tak bertanya kat soalan. Okey, saya suka pilih soalan ni kerana ini soalan yang biasanya netizen komen. You cannot run from it. You buka mana-mana social media, memang tuan-tuan dan puan akan baca respon-respon ini. Iaitu apa? Okey, saya tak bercadang untuk nak bacakan nama yang bertanya. Ada yang mengatakan PAS tidak memainkan peranan secara aktif ketika menjadi sebahagian daripada kerajaan PN sebelum ini. Tetapi sebaliknya banyak yang PAS lakukan. Mungkin orang tak nampak. Bolehkah Yang Berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan ulas sedikit tentang peranan yang dimainkan PAS dalam kerajaan terutamanya ketika COVID melanda negara? Silakan Yang Berhormat Datuk Seri sebelum kita pergi kepada kesimpulan. Terima kasih kepada sahabat yang bertanya dan Alhamdulillah sebenarnya kadang-kadang bila kita bekerja sebagai satu tim, kita harus melihat bahawa pencapaian yang kita buat ialah bukan pencapaian bersifat individu dalam satu kerajaan. Sebagai sebuah kerajaan, apa saja yang kita buat, walaupun kita mungkin tak nampak peranan sesuatu, tetapi yang jelasnya yang diputuskan dalam satu keputusan kabinet ialah keputusan bersama yang dokong bersama. Dalam sebagai contoh dalam isu COVID ya, peranan besar yang kita juga sumbangkan dalam hal ini ialah turut sama untuk bersama-sama dengan apa yang diputuskan di peringkat Kementerian Kesihatan, sama ada isu vaksinasi dan kita dokong bersama dan kita turun melaksanakan kempen kesedaran di kalangan rakyat. Kita gerakkan semua NGO untuk makluman ya. Jabatan amal kita, petugas-petugas jabatan amal kita hampir turun hampir semua pusat-pusat vaksinasi bagi membantu proses-proses yang berjalan. Dan di waktu yang sama, kita juga tenaga-tenaga ustaz-ustaz kita, guru-guru agama kita juga telah pun menjelaskan tentang masalah khilaf, masalah hukum yang berlaku. Sebahagian tu kadang-kadang dia keliru, dia menganggap ada hukum haram dan sebagainya. Benda ni, peranan-peranan ini dia terus dimainkan melalui tenaga daripada parti. Ya, dan jelasnya bahawa kita membina kesedaran tersebut dan mendorong ke arah nilai-nilai yang mungkin tak ambil peranan oleh pihak lain. Sebagai contoh, dalam menghadapi situasi musibah yang melanda, satu aspek fizikal kita dokong vaksinasi dengan jaga SOP dan sebagainya. Tapi kita harus ingat bahawa ada satu lagi aspek yang mungkin perlu kita ada, sebab kita ada Allah, kita ada kaedah yang Islam ajar kita. Bagaimana di samping kita jaga SOP, kita juga kena ada amalan-amalan tertentu yang kita kongsikan, kita sebar luaskan pada masyarakat untuk baca doa-doa yang Nabi tinggal pada kita, ajaran Nabi bawa pada kita untuk mengelak perkara tersebut. Di waktu yang sama kita turun bantu mereka yang terkesan. Sebagai contoh, hampir semua kawasan-kawasan yang kita ada, sama ada kita bertanding tak bertanding kawasan tersebut, tapi jentera kita turun membantu masyarakat yang ditimpa musibah kerana COVID dan sebagainya. Cuma sebagai sebuah kerajaan, sifat kita ialah kita bergerak sebagai satu tim bersama-sama. Saya ucap terima kasih banyak. Saya yakin sahabat kita yang bertanya juga turut menyumbang pandangan-pandangan dan kita gerakkan tabung-tabung kebajikan. Sampai sekarang kita gerakkan. Alhamdulillah, bakti bahawa PAS walaupun oleh kerana kita sebagai pada kerajaan dan agensi kita, NGO kita, lujnah dewan-dewan kita tu berperanan memainkan, menggerakkan usaha-usaha bagi membantu mereka yang terkesan dengan COVID. Bahkan untuk makluman juga, ramai di antara jentera parti ni menguruskan jenazah masa-masa COVID. Ya, kita wujudkan tim untuk bantu. Siapa yang nak urus pengkebumian? Sebahagian besar di antara tenaga-tenaga daripada PAS yang turut menyumbang. Ya. Cuma kita tak bawa bendera lah, kita tak pakai baju lah. Tapi yang jelas bahawa mereka ni ialah tenaga-tenaga parti, tenaga-tenaga yang turut menyumbang. InsyaAllah apa yang penting pada kita, kerjasama PAS kita akan bagi sepenuhnya untuk kita berdepan dengan apa saya kemelut. Sebagai contoh ya, Saudara Azri dan rakan-rakan semua, bila berlaku musibah, ya, bencana banjir ke, tanah runtuh ke dan sebagainya ribut, ya, orang tidak akan lupa tentera baju merah akan di antara tentera yang sampai awal. Siapa dia? Tenaga-tenaga daripada jabatan amal kita. Alhamdulillah, mereka tak pernah minta upah pun. Bila berlaku banjir, pergi bersihkan kawasan dan sebagainya, mereka turun secara sukarela. Dana yang kita gerakkan, ya, Alhamdulillah, saya ingat lebih pada jutaan ringgit yang kita gerakkan melalui saluran parti untuk kita bantu masa-masa. Dan kita akan terus membantu dan insya-Allah doa sama untuk akhir Saudara Hazri ialah oleh kerana besok ni hari penting,
InsyaAllah kita doakan supaya kita berjaya dalam pencalonan yang telah kita buat pada Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan keputusan yang kuat, yang mantap, yang tidak boleh diganggu-gugat dengan keputusan tersebut, dan dukungan daripada semua parti-parti yang bersama dalam Kerajaan Perikatan Nasional bersama dengan Barisan Nasional. Kita harapkan insya-Allah kita mencapai kejayaan, dan kita doa malam ini sama-sama munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah jaga hubungan dengan Allah Taala, sempurnakan hak Allah, Allah akan sempurnakan hak kita. Dan kita kena ingat bahawa bila kita berdepan dengan apa saja, waktu senang, waktu susah, semua ni sebenarnya Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji kita, dan kita yakin apa yang Allah atur ialah yang terbaik. Cuma mungkin ilmu kita sikit, kita tak nampak hikmah sesuatu perkara bila berlaku, kerana Allah Ta'ala tidak pernah buat kerja sia-sia. Rabbana ma khalaqta haza batila. Maha suci Allah, Allah tidak buat tu benda sia-sia. Jadi bila sesuatu itu, mungkin kita dapat tahu hikmahnya sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, mungkin setahun kemudian. Tapi kita yakin Allah lah sebaik pengatur, Allah lah sebaik penyusun, dan kita sebagai hamba sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, memohon rahmat petunjuk Allah. Dengan apa yang kita usahakan, kita berjaya mencapai cita-cita yang kita inginkan. Wallahu alam. Saudara Hazri dan rakan-rakan semua, terima kasih yang banyak walaupun masa agak terbatas, tapi insya-Allah kita masih lagi punya masa, dan insya-Allah jumpa semula dalam siri-siri yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Buat Datuk Seri atas respon pada soalan tadi. Sekaligus saya kira itu kesimpulan lah daripada Yang Buat Datuk Seri. Baik, kedua-dua ahli panel saya mohon kerjasama, jangan lift lagi, tunggu sekejap ya, sehingga nanti host kita untuk maklumkan, tapi stay dulu. Baik, muslimin dan muslimat ini yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah selesai sudah perbincangan kita pada malam ini ya, bicara harakah dengan tajuk politik Malaysia apa seterusnya bersama dengan ahli panel. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita. Ahli panel yang pertama Yang Hormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man ya, merupakan timbalan Presiden Parti Islam Malaysia PAS. Juga kita ucapkan terima kasih kepada panggilan mesra di kalangan kalau ahli PAS Selangor ni panggil Abang Lan. Tapi saya nak panggil Abang Lan ni dia ni sikit, saya di sini saya panggil Tuan Lan lah ya, Tuan Roslan. Tuan Roslan Syahir bin Datuk Muhammad Syahir sudi juga menjadi panel pada malam ini ya, dan juga respon dan juga kesimpulan yang cukup baik. Juga terima kasih pada tuan-tuan dan puan yang tak jemu-jemu menyokong kami Bicara Harakah setiap hari Rabu jam 9 malam. Esok Bicara Harakah juga akan berlangsung secara langsung dengan topik yang istimewa. Kiranya istilahnya ibarat Bicara Harakah special. Ya, membicarakan topik berkaitan tentang Afghanistan, apa yang berlaku di Afghanistan. Jadi esok hari Khamis jam 9 malam juga ya tuan-tuan dan puan. Jadi mohon tuan-tuan dan puan macam biasa nantikan bual bicara istimewa tersebut dan pakat-pakat kongsi sharekan kepada semua orang ya. Baik, terima kasih tim Bicara Harakah kerana menganjurkan satu program yang cukup baik sehingga kita berjumpa lagi. Saya Hizri Yassin memohon maaf atas segala kekurangan. Tuan-tuan dan puan, doakan yang terbaik buat Malaysia. Kita mahukan pemimpin kita mahukan di kalangan mereka yang memerintah Islam ini nanti adalah mereka yang menjadikan Islam sebagai terasnya dalam apa sahaja keputusan mereka buat, insya-Allah, dan menjadikan Allah SWT nombor satu. Moga-moga ada hikmah di sebaliknya, dan moga-moga Malaysia menjadi sebuah negara yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.